إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berkumpul macam mana kita berkumpul di kala dan ketika ini. Mudah-mudahan Ramadan dan panjatan doa-doa yang kita panjatkan ketika mana di bulan Ramadan ini, walaupun kes hari ini bertambah di negeri Selangor, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabak penyakit yang sedang melanda kita di kala dan waktu ini. Dan juga mudah-mudahan tembakan-tembakan daripada alunan-alunan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Tuan Imam kita dapat menjadikan suatu benteng sebagai, kalau Nabi kata, wasyifa'un nafi'. Al-Quran ini adalah penyembuh kepada sesuatu penyakit yang kita hidapi dan sebagainya. Ya, wan nurul mubin, dia akan mendatangkan cahaya kepada orang-orang yang mendengar, apatah lagi yang sentiasa alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca sepanjang masa dalam kehidupan yang kita lalui, bukan semata-mata di dalam bulan Ramadan, akan tetapi di luar Ramadan nanti teruskan budaya membaca Al-Quran ini, kerana Nabi pesan bahawa ala tilawatil Quran ini dia akan dapat asyarah hasanat, maknanya dapat 10 ganjaran, malah di bulan Ramadan hanya Allah yang mengetahui. Inilah aqulu lakum alif lam mim harfun. Nabi kata tak ada, bukannya satu huruf itu alif lam mim, akan tetapi walakin alifun walamun wa mimun. Maknanya alif satu huruf itu dibaca ganjarannya banyak, kita akan perolehinya. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, ayat muqaddimah yang saya bacakan tadi adalah daripada surah yang ke-15 di dalam Al-Quran. Nama surahnya Suratul Hijr, lepas surah Nabi Allah Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, surah Ibrahim, maka surah Al-Hijr ini, dan dia terletak pada juzuk yang ke-14 di dalam Al-Quran.
Yang mana ayat ini Allah mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarum min salsal min hamaim masnun. Dan apabila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia, yang mana manusia ini diciptakan, Allah kata, daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah yang kental, yang mana sifatnya berubah warna dan juga baunya. Itulah asal usul tanah liat kering yang mencipta tubuh badan Nabi Allah Adam, dan dia sampai beranak pinak kepada kita pada hari ini. Jadi kalau dalam suratul Baqarah Allah dah berfirman wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Allah memberitahu pada para malaikat bahawa aku nak ciptakan dekat atas dunia ni adalah khalifah, yang mana manusia diciptakan untuk bumi. Maknanya kalau adalah teknologi hari ini yang nak membina manusia ini hidup di Marikh, di bulan, matahari, kian salam. Kalau ada lagi teknologi nak hidup dekat matahari, saya rasa tak adalah. Jadi Allah kata dunia ni, inilah tempat manusia ini untuk menjadi pemimpin dan menjadikan dunia ini sama ada kita akan hidup dalam keadaan zalim ataupun kita nak hidup dalam keadaan yang baik di sisi Allah. Lalu Allah beritahu, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Dan dalam penciptaan ini Allah meletakkan ruh, dan ruh dengan jasad. Sebab itu bila ruh dan jasad, bila ruh tak ada pada jasad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna kita dah meninggal. Sebab pergerakan kita dikuasai oleh ini. Jadi apabila Allah mengatakan aku ciptakan ruh, dan Allah suruh para malaikat, dan ketika itu Azazil belum jadi iblis, supaya tunduk dan hormat sujud kepada penciptaan ini, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka fasajadal malaikatu kulluhum, semua semua para malaikat, tak ada satu pun yang ingkar. Sebab itu tak ada ayat yang mengatakan ada satu malaikat ingkar, tak ada. Semua kulluhum, kata Allah, mereka ini sujud pada Nabi Adam. Faqa'u lahu sajidin. Maka pada waktu itulah, bila mana dikatakan itu, ada fasajadal malaikatu kulluhum illa, rupanya ada satu, illa iblis. Maka jadilah Azazil itu kepada iblis, maka aba an yakuna ma'as sajidin, dia tak nak sujud bersama dengan para malaikat. Maka Allah tanya, qala ya iblis, Allah tanya, wahai iblis, kenapa malaka alla takuna ma'as sajidin, kenapa kau tak nak sujud? Maka ulang, kalau ayat 28 Allah ada mengatakan bahawa aku tak nak sujud, qala alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal min hamaim masnun. Ayat ini juga ada pada ayat 28. 28 tu Allah kata apa? Ialah macam mana diciptakan oleh Allah SWT. Ayat yang ni maknanya ayat 27. Allah ulang balik 27 statement Allah, aku jadikan Azazil ini daripada jin ni, daripada api yang boleh, yang panasnya sehingga dia boleh menyerap ke dalam riang bulu roma. Lalu kata iblis, aku tak nak sujud sebab apa? Manusia diciptakan daripada tanah liat, daripada tanah yang kering dan berubah warna, dan aku daripada api. Sebab itulah kalau hari ini ada orang yang berkata, mentanya pada kita, Ustaz, kalaulah iblis itu daripada api, neraka itu daripada api, macam mana api akan menyeksa iblis, jin dengan iblis? Apa kita nak jawab? Maka pada waktu itu kita cakaplah, kita daripada tanah, kita ambil seketul tanah keras, baling dekat orang tu. Engkau daripada tanah. Kalau tanah baling tanah, mana sakit? Sakit. Maka api pun macam tu. Sebab kita nak ayat temberang, nak cerita dalam neraka, na'udzubillahi min zalik.
Dunia boleh kita bercerita, tetapi besok di sana Allah telah menyediakan nar ini, api neraka. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, tempat kamu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ditanya, kami tak nak sujud kepada ni. Saya nak bawa ayat yang ke-39 dengan ayat yang ke-42. Ya, Iblis beritahu ya pada Allah, oleh kerana engkau telah pun menjadikan aku ini manusia yang sesat, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Maka peranan aku selepas ini, aku nak sesatkan umat-umat Nabi Allah Adam ini, anak-anak Adam ini, dan aku akan menjadikan sesuatu yang berdosa, sesuatu yang dilarang menjadi indah. Maksiat ini akan jadi indah. Arak ini, mana ada mabuk? Aku minum tak mabuk, engkau orang je minum mabuk. Jadi mana tak haram pada aku, haram pada engkau orang yang mabuk. Hari ni manusia gila tak gila. Nah ya. Dadah hari ni, kau isap dadah, elok bro jalan straight je. Lu isap dadah melelong-lelong steam sampai overdose. Maka ingat, Iblis sudah menciptakan benda-benda yang salah ini adalah indah pada mata anak-anak Adam. Wala ughwiyannahum ajmain, dan Iblis telah berjanji, aku nak sesat secara keseluruhan, ajmain, semuanya aku nak sesat. Tapi ayat 42 Allah kata ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya engkau wahai iblis ya, hamba-hambaku ini, tidak ada satu daya upaya kamu untuk menyesatkan mereka, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali geng-geng kau ya. Yang degil, yang gedebe, yang engkar, yang kafir, itu boleh kau bawa, akan tetapi ada yang ini tiada upaya bagi kamu. Sebab itulah ya, ada ceritanya bahawa iblis ni dia ada 3 golongan, yang dia 2 dia sukar, 1 very easy. Siapa yang pertama? Golongan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wasalam. Ini confirm kerana nabi-nabi, rasul-rasul berada pada catatan radar yang dikawal oleh Allah Subhanahu taala untuk menjadi messenger yang membawa menjadi suri tauladan kepada umat-umat yang mereka pimpin. Dan kita punya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun menjadi suri tauladan kepada kita untuk dicontohi live kehidupan yang diikuti oleh Nabi SAW. Yang kedua, yang ini iblis kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia tak suka. Siapa dia? Kita ni. Bila kita semayang, dia marah. Bila kita buat baik bersedekah, dia marah. Bila kita buat gotong royong kat masjid, dia kata cepatlah balik. Bila kita berada dalam majlis ilmu, majlis-majlis syurga, dia kata cepatlah habis. Mana? Kita ni. Dia kata, yang orang ni aku marah. Dia buat maksiat, tiba-tiba astaghfirullahalazim. Ada orang buat maksiat, mana ada astaghfirullah. Tapi macam kita, Allah, aku tadi baru dah dengar pula azan. Rupanya satu mamat tu, dia pasangkan bantainya azan, telah masuk waktu berbuka. Dia tak baca, dia tutup. Rupanya negeri Sabah dah 1 jam awal. Yang 1 jam awal, dia baru turun flight. Dia kata, Ustaz, saya puasa di Sabah, maka saya wajib berbuka ikut waktu Sabah. Dia dah sampai Kuala Lumpur, dia bantai je berbuka puasa. Dah, dia tertidur. Dah waktu Sabah, ikutlah kau. Jadi, tiba-tiba dia istighfar. Yang ini, setan marah. Bulan Ramadan, setan kena ikat. Apa mesej yang saya nak bawa, tuan-tuan? Hari ini, kita hadapi kepelbagaian masalah. Saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah, dan kita hadapi suasana yang baik ini, dan kita juga menghadapi suasana yang tidak baik dalam ruang lingkup kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Tuan-tuan, ada seorang ibu menggunakan anak yang kecil untuk dijadi mengedar dadah. Tuan-tuan,
ada anak yang duduk dalam bilik dek kerana ni, benda lah ni. Dulu kita siapa zaman umur, kalau macam Pak Haji umur ni, dulu main botol lagi kan Ji? Tak ada telefon. Telefon pun tu jauh-jauh. Zaman kita yang umur 50, public phone yang merosakkan kita. Zaman kita dulu motosikal yang merosakkan kita. Zaman Pak Haji apa? Pok Ye yang rosakkan Pak Haji. Sehingga bergelik, berjoget bagai nak gila. Betul? Zaman tu. Tapi zaman ini very easy. Kita tanya budaknya baik, apanya baik. Tuan-tuan boleh fikir mak menghantar makanan dekat pintu bilik. Nak makan. Wait mam. Sekejap lagi mak. Apa filem yang dia tengok sampai boleh menghayalkan? Nak katakan boleh jadi imam? Memang tak boleh harap. Nak katakan doa untuk mak? Haram tak ada. Cepatlah mak top up. Itu yang ada. Orang tua ni, la ilaha illallah. Tak ada rasa satu hormat pada mak ayah. Tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni tanya akak ni, akak rindu tak kat dengan mak akak masak pagi ni? Tak ada. Aku minta ingat dah. Rindu tak bang? Abang rindu tak kat kejutan mak ayah kita kak? Ingat, kita mak ayah kita, ada yang kejut cara yang baik. Nak bangun sahur, kita boleh bangun. Ada yang brutal tak? Bangunlah cepat. Brutal. Dia jeritnya kita. Bangun. Ada yang tak sebut. Dia tak pakai mulut. Dia main simbang dengan air je. Kau tengok. Berani kau tidur? Tak boleh tidur. Tak itulah kalau boleh lena, sedap. Lena, wallahualam. Tak ada. Aku tahu tak ada. Kita rindu tak? Tanya Pak Haji sama Pak Haji dulu mana ada? Mana ada dapur macam kita terus buka. Ada dapur yang tak ada bergas pun terus berapi pakai elektrik hari ini. Canggih tak canggih sistem-sistem pemasakan kulineri yang ada pada hari ini. Zaman dulu, embus. Agak-agak kalau hujan malam, alamak belapau. Dia kan beli kurma pakai kotak je kan. Zaman dulu Haji pakai apa? Tukul. Ketuk pakai pelayar, tukul nak keluarkan seketul-seketul daripada guni tu. Mana datang daripada Saudi? Tak ada. Zaman tu. Air batu pakai apa je? Tu gergaji besar tu. Orang sekarang ikut dalam plastik dekat 7E. Zaman dulu tu gergaji besi tu. Memang ada abuk kayu punya. Mana ada ni? Zaman dulu tu. Itu zaman dulu. Tapi zaman ini dah cukup canggih. Kita rindu ke anak-anak hari ni? Haram tak rindu. Yang dia rindu top up masuk cepat. Itu dia rindu. Duit, itu dia rindu. Tapi bab akhlak dan suasana kehidupan, haram tak ada dalam life yang ada pada mereka hari ini. Bayangkan mak hantar makanan nak makan. Bayangkan dia jenjit. Kau jenjit apa tu? Tai. Dia berak dalam plastik dulu. Dulu kita berak dekat dalam rumah kerana takutnya ada babi lalu bawah. Betul tak? Berak ke atas, besok buang. Sama ada hari tu buang ataupun besok buang. Betul? Dulu kita nak kencing, sebab itu kita tak turun ke bawah. Takut jatuh dalam perigi. Dan kita buka di bapak kita papan. Nguyuh kat situ juga. Betul tak? Kau tipu, aku tipu. Tak. Kau tanyalah makcik-makcik ni. Zaman kita pun sama bang. Yang umur 60 susah lagi dulu. Seksi 16 baru tahun berapa? 84. Rumah 14,000. Sekarang dah 1 juta lebih dah. Ingat. Ada anak sampai tahap macam tu. Ingat kak, hari ni kita berdepan dengan suasana-suasana ni. Anak susah semayang. Ingat hari ni ada isteri yang malas semayang, malah dengar cakap suami. Ada suami juga gedebe dengan isteri, sampai pukul isteri, belasah isteri, nak jual anak dalam kesempitan hidup yang ada pada hari ini. Kita hadapi tak? Kita hadapi. Orang datang jumpa kita, macam mana nak selesai? Ingat, ayat yang saya bacakan ini jadi guideline. Bahawa perkara ini adalah kerja iblis dan para syaitan dan juga manusia-manusia yang seangkatan dengan mereka. Ingat ya, iblis kata Nabi senang. Orang yang kedua tadi ialah kita ni, iblis punya ni. Yang ketiga, iblis kata aku boleh terajang, aku boleh sepak, aku boleh lambung. Siapa dia? Geng-geng yang seangkatan sepati iblis tu. Dia boleh minum arak, dia boleh itu, dia boleh isap dadah sampai ini, dia boleh buang Allah. Tapi ingat tuan-tuan, segedebe-gedebe iblis dilaknat, disesatkan oleh Allah. Tapi tuan-tuan ada dengar tak ayat-ayat Allah yang iblis ada mengatakan Allah bukan Tuhan? Tak ada bang. Itu iblis respect dengan kita. Aku sesatkan kau orang, tapi aku tahu Allah itu Tuhan. Tapi kau orang aku sesatkan. Allah tu engkau. La ilaha illallah.
Tuhan tu kau. Bunyinya gedebe tak gedebe manusia. Respect tak iblis? Dia respect. Sebab iblis tak mengatakan aku Tuhan. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi tengok ya, maknanya inilah kaedah manusia. Dan bila tuan-tuan hadapi suasana macam ni, maka satu yang saya minta mesej, yang ulama-ulama pun bagi mesej, ialah comeback kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Dan bila kita kepung mereka kepada Islam, adakah benda ini senang? Susah bang. Abang tengok anak masuk tahfiz. Ada yang masuk tahfiz baik? Jarang. Sekolah tahfiz terbaik kerajaan? Ya. Tapi kalau macam kami yang masuk, ustaz dia tak minat akademik, maka tahfiz inilah lubuk untuk kau buang dekat ni. Besok kita ajar pandai akademik. Okey ustaz, saya nak hantar balik kat sekolah kebangsaan sebab dia dah pandai akademik. La ilaha illallah. Ustaz, anak saya pecah. Tuan-tuan, selagi mana ideologi ini tertanam dalam benak otak kita, selagi itulah untuk Islam menang, sukar. Sebab yang nak dibentuk ini diperlukan timing dan masa yang tertentu, dan setahun belum tentu, 2 tahun belum tentu. Sebab itu bila balik tuan-tuan, semua guru kata, tolong ibu bapa kawal pergerakan anak yang menggunakan handphone. Bayangkan ada pelajar tuan-tuan, dia tengok cerita porno, tak ada lelaki dengan perempuan, semua jantan dengan jantan. Kita tahulah itu apa? Homoseksual ataupun gay. Dia tengok perempuan aja sama perempuan. Kita tahulah itu lesbian ataupun geng-geng LGBT dan sebagainya. Dia rojak, sama juga. Maksiat ini ada pada mereka. Dan tuan-tuan, kalau benda ini berlaku, benar-benar contoh-contoh yang saya tunjukkan ini berlaku, maka kita ada tugas, kita ada kerja yang perlu digembeling perkara-perkara ini untuk kita sama-sama membantu. Tak kiralah itu anak orang, tak kiralah itu anak saya, itu anak tuan-tuan, itu suami saya, itu suami puan, itu isteri tuan-tuan, maka kita kena sama-sama mengembeling supaya perkara ini dapat ditroubleshoot dan kita dapat kembalikan anak-anak ini ke atas jalan-jalan yang terbaik. Kita dapat kembalikan generasi-generasi ini ke atas jalan-jalan yang terbaik. Tuan-tuan tak payah tuding jari itu anak orang, tuan-tuan tak payah tuding jari ini, sebab bila penyakit ini berlaku, dia akan merosakkan kita. Bayangkan tuan-tuan, semalam pagi budak-budak pergi sekolah pakai jaket hitam. Ingat tuan-tuan, mereka pergi sekolah patutnya 7.45. Dia naik motor. 2 budak perempuan dalam 7 lelaki pergi bawa ni, dan dia menjenjing makanan. Allahu Rabbi. Padahal dia naik motor bapak tu, tangan dia macam mak belia tau. Mak belia kalau naik motor, bapak dia bawa, dia tak peluk bapak dia. Tuan-tuan, kalau dia peluk tu, kalau budak perempuan pun ada orang hantar, dia boleh peluk macam tu, itu bukan abang dia. Ada dia dengan abang, dia pegang macam tu. Dia tak pegang, dia buat begini je. Dia tak nak ni. Bayangkan tuan-tuan, saya tanya dia. Boleh bayangkan kita orang tua, tanya dia, dia punya temberang. Ya Allah, pakcik, saya terlupa sahur. Jadi sekarang ni kami punya waktu sahur. Kurang ajar tak kurang ajar? Tangan kau ringan tak? Ringan. Walaupun itu nak orang. Bila kita telefon, Allahu Rabbi, anak si Polan bin si Polan. Ustaz, tadi aku hantar dia pergi sekolah. Maknanya bapak dia hantar, dia turun, dia kona. Sekolah kata, dah banyak kali dah bang. Sekolah pun tak nak beritahu dah. Sebab katanya, Ustaz, kalau beritahu, kami salah. Kami lempang rotan, kami salah. Maka bila ini yang berlaku tuan-tuan, bila kita nak dapat menjadikan insan Rabbani dalam kehidupan kita pada hari ini? Kita akan gagal lagi, kita akan tertipu lagi. Lepas tu dia hantar pergi mak tahfiz. La ilaha illallah. Dia boleh kata pukul 8.30 tu adalah waktu sahur. Bayangkan kalau inilah mentaliti yang ada. Dan bayangkan tuan-tuan, 2 wanita lain semua pelajar duduk dalam rumah. Apa akan berlaku kalau tanpa kawalan? Sebab itu tuan-tuan, yang lepas kita tengok kisah anak-anak luar nikah dah berapa puluh ribu. Dalam tempoh 3 tahun dah berapa puluh ribu anak luar nikah. Jadi ini kerja kita. Setan suruh indahkan benda-benda ni sehingga kadang-kadang kita tengok orang buat maksiat, kita pun dah tutup mata dah.
Betul, Nabi kata sampai satu zaman besok, maksiat depan mata kamu, kamu minta laluan pula lagi. Tumpang lalu, kau nak beromen, kau punya pasal. Tapi tumpang lalu, pakcik nak tumpang lalu. Jangan sampai itu berlaku dalam zaman kita, maka kita takuti besok kita akan seangkatan dengan mereka ini. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah, mesej saya di Ramadan Karim ini dah 10.30, saya janji 10.30 saya nak berhenti. Tuan-tuan ada minta supaya kita buat zikir munajat pada malam ni, insya-Allah saya akan tunaikan dalam 10 minit. Saya nak mengajak tuan-tuan, mesej Ramadan ini sama-samalah mengembeling tenaga untuk kita hidup di atas jalan Islam sahaja. Janganlah ikut jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan yang lain ini tidak akan memandu kita kepada syurga Allah, tetapi dia akan pandu kita dalam neraka Allah yang hebat itu. Ya, jadi kalau tuan-tuan rasa boleh lawan api neraka, langgarlah, ikutlah iblis dan syaitan. Tetapi kalau kita takut dengan api neraka, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah para alim ulama, ikutlah apa yang Al-Quran ajar dan hadis-hadis Nabi dan asar-asar para sahabat Nabi, sehingga mereka ini semuanya digeruni oleh iblis dan syaitan itu sendiri kerana kekuatannya mereka ini berpegang kepada ajaran Islam itu sendiri. Jadi teruskan momentum, datang ke rumah-rumah Allah, ya, kita dapat imam bacaan yang sedap, maka jadikan lontaran-lontaran Al-Quran itu juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalaman kita, yang yakinlah dengan Al-Quran, dengan apa yang kita pegang, apa yang Nabi ajar, dia boleh menyembuhkan kepelbagaian penyakit-penyakit yang kita dapati pada waktu ini. InsyaAllah, yakinlah, ya. Jadi sama-sama kita berzikir, kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan zikir yang ringkas ini akan menjadikan satu kehidupan kita ini untuk kita sentiasa mengingati Allah, kerana ala bizikrillah tatma'innul qulub, insya-Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, hati mereka ini akan tenang. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسراف وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المخدوم
المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي محمد يا رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار آمين 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 رب العالمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا يا الله من عبادك الصالحين Amin ya Allah ya Tuhan kami. Di malam yang keempat kami berada di dalam bulan Ramadan Karim ini ya Allah, Kau berkatilah kehidupan kami. Setelah mana ya Allah di tahun yang lepas kami tak dapat mengimarahkan rumah-rumah-Mu ini dengan alunan-alunan solat, sujud, qiyamnya kami di sini
kerana dengan masalah penyakit yang sedang melanda umat di kala dan ketika ini, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, di malam yang mulia ini, ya Allah, kami bermunajat, kami mendadahkan tangan kepadamu, ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa yang kami lakukan, segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan, segala perkara-perkara aib yang kami banyak lakukan di sisimu, ya Allah, dan dosa-dosa kami yang begitu tidak terkira kalau kami ingin menghitungnya di sisimu, ya Allah. Kalaulah yang kami hitung dengan dosa yang kami lakukan, ya Allah, maka neraka itulah tempat yang layak untuk kami mendudukinya, ya Allah. Tetapi Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan maghfirah, Ramadan kami akan dilepaskan daripada bakaran dan api neraka-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, Engkau ampunilah dosa yang setinggi gunung mana pun kami lakukan, ya Allah. Kau pandulah kami agar kami menjadi insan yang akan berubah kepada kehidupan yang baik sempena Ramadan Karim ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam, di pagi hari ketika mana sahur, ketika mana kami berbuka, ya Allah, di bulan Ramadan ini, hati ini selalu tersentuh dengan ibu dan ayah, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, mungkin di kala dan ketika ini adanya kami bersama dengan ibu tinggal bersama dengan kami. Mungkin di kala dan ketika ini ibu jauh di kampung halaman kami, ya Allah. Mungkin mereka berada jauh dengan kami dan kami tidak dapat pulang, sehingga hari raya pun kami tidak mampu untuk bersama dengan mereka, ya Allah. Kami rindu ketukan periuk dan belanga senduk yang sentiasa beralun ketika mana sahur, ketika mana berbuka. Kami rindu, ya Allah, dengan kejutan ibu dan ayah nak bangun sahur. Kami rindu, ya Allah, mereka menyuapkan makanan ke dalam mulut-mulut kami, ya Allah. Dan kami rindu, ya Allah, untuk memeluk tubuh badan mereka di dalam bulan Ramadan Karim, apatah lagi Syawal yang menjelang, ya Allah. Kami rindu nak pegang tangan mereka, kami rindu, ya Allah, nak mengucup pipi mereka, ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini, ya Allah, suasana ini sudah tidak dapat kami rasai, ya Allah. Munajat kami padamu, ya Allah, ampunkan dosa ibu yang melahirkan kami, ya Allah. Sebesar mana pun kesilapan ibu kepada kami ampunkan dosanya, ya Allah. Sebesar mana pun kesalahan kami seorang ayah dan ibu, ya Allah, kepada anak-anak kami akan ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Kau ampunilah dosa ibu yang melahirkan kami, mengasuhkan kami, ya Allah, membanting tulang mencari rezeki untuk kami. Begitu juga dengan ayah, ya Allah. Semarah mana pun ayah, mereka marah kerana sayangnya kepada kami, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kami mohon dalam munajat ini, ampunkan dosa ibu dan ayah. Apatah lagi mungkin di kala dan ketika ini ibu dan ayah kami ada dekat kubur. Sampaikan doa, ya ibu, ini doa anak-anakmu, ya Allah. Sampaikan doa kami pada mereka, gembirakan mereka di alam sana dengan awaladun salih yada'ulah, ya Allah. Anak-anak yang berbuat baik dan berdoa kepada mereka berdua, ya Allah. Jadikan kubur ibu kami raudatan riyadil jannah, ya Allah, dan bukannya au khufarun min khufarin niran, ya Allah. Jadikan satu taman daripada taman syurga-Mu, ya Allah, dan bukan satu kancah daripada kancah api neraka-Mu, ya Allah, dekat kubur ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kala dan ketika ini mungkin ibu sakit, ayah sakit, ya Allah. Sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jadikan Ramadan ini kami dapat bersama dengan mereka, menjaga mereka, mengasuh mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasuh kami dahulu, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah, datangkanlah ubat yang mujarab untuk penyembuhan penyakit ibu dan ayah, ya Allah. Akhi, kakak, gambarkan wajah ibumu, kak. Akhi, sahabat-sahabat, peluk mereka, akhi. Ibu, ampunkan dosa kami, ibu. Ayah, kami banyak dosa denganmu. Allah, keizinan yang kau berikan kepada kami, ibu yang ada di sisi kami, ayah yang ada bersama kami, ya Allah. Jadikan kami manusia yang bersyukur, yang akan berbakti dan tidak menderhakai mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu di malam yang mulia ini, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa isteri kami, akhi. Pandang wajah isterimu, akhi. Inilah isteri yang telah kamu gauli, kamu nikahi, dan inilah isteri yang telah bersusah payah melahirkan zuriat-zuriat kita, akhi. Allah, lembutkan hati isteri kami, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah.
Jadikanlah kami suami yang baik kepada seorang isteri, ya Allah. Akak, gambarkan wajah suamimu, Kak. Allah, ya Allah, lembutkan hati suami kami, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami baitul jannati. Mungkin di kala dan ketiga ini isteri kami sudah ada di alam kubur, suami kami sudah ada di alam kubur. Rindu kami nak datang surau dengan mereka sudah tiada lagi, ya Allah. Lapangkanlah juga kubur-kubur mereka ini, ya Allah. Isteri kami, ya Allah, suami kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman di taman syurga-Mu, ya Allah. Sampaikan salam kami padanya, ya Allah. Kami sayang dengan mereka, ya Allah. Kami telah hidup lama sangat dengan mereka, ya Allah. Tapi hari ini semua sudah tiada dalam noktah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, akhi, kakak. Pandang wajah anakmu yang namanya Along, Angah, Huda, Alang. Allah, kakak, adik, Ucu, ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada derhaka kepada kami, tidak mendengar perkataan kami dan nasihat kami. Allah, kami rindu anak-anak yang dapat berpelukan bersama. Kami rindu, ya Allah, dalam nak menyuapkan makanan ke dalam mulut mereka ketika berbuka dan sahurnya bersama. Akan tetapi mungkin di kala dan ketiga ini ada anak kami yang derhaka dengan kami. Anak kami ego, anak kami sombong dengan kehidupan pangkat dan kedudukan mereka, ya Allah. Ada anak kami yang telah tersasar jauh dengan Islam, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Kau mengerti hati kami dengan masalah yang kami hadapi, ya Allah. Lembutkan hati-hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati-hati kami, akhi. Pandang wajah anakmu, akhi, Kak. Allah, bantukanlah mereka di dalam kesusahan. Mudahkanlah mereka dengan alam pekerjaan dan rezeki yang mereka sedang cari, ya Allah. Allah, sesempit mana pun kehidupan yang mereka lalui, ya Allah, Kau mudahkanlah kehidupan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat yang dahulu ada dengan kami, hari ini sudah dijemput-Mu, ya Allah. Kami solat bersama mereka, kami makan dan minum bersama mereka, kami berbuka bersama, ya Allah, kami sahur bersama, ya Allah. Hari ini mereka sudah tiada, ya Allah. Ampun dan sampaikanlah, ya Allah, doa-doa kami juga untuk mereka, ya Allah. Selamatkan mereka di alam sana dan selamatkanlah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya Allah. Al-ahya minhum wal amwat, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah mati, ya Allah. Mudah-mudahan kami semua selamat. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, makshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wat ta'uni wal fitani ma la yakshif ghairuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang penyakit wabak, ya Allah, penyakit ta'un, penyakit persengketaan dan sebagainya, ya Allah. Jauhkanlah daripada melanda kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Nawaitu sama gadun anadai fardi syahri Ramadan azizati fardalillahi ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Siapa muslimin dan muslimat yang nak menampung kami, banyak nak bayar hutang untuk bangunan kami yang baru, mudah-mudahan boleh menyumbang dalam tabung yang saya bawa, insya-Allah.